A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memulakan petang ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya, izinnya, hidayahnya, inayahnya, rahmatnya. Sama-sama kita berkumpul pada bulan Januari ini, 18 Januari 2015, yang mana sambungan kepada tahun lepas lah. Tahun lepas lifelong learning lecture kita berhenti pada bulan 5. Lama tu. Lepas tu bulan 6 tak dapat buat sebab saya tak ada tak ada peluang untuk buat. Bulan 6, bulan 7 puasa, bulan 8 raya, bulan 9 raya haji, dah akhirnya habis sampai habis. Jadi alhamdulillah Allah berikan kekuatan pada saya untuk buat siri yang ke-6 ini dengan yang berbahagia Ustaz Al-Fadhil Al-Ustaz Abu Zaki bin Ismail. Nama dia Zaki juga, saya pun Zaki juga. Tapi dia bapa Zaki, Abu Zaki. Jadi bila saya dulu bersekolah sama dengan Ustaz Abu Zaki, jadi bila tanya bapak kau mana, dia lah bapak saya, Abu Zaki. Dan alhamdulillah setelah beliau berada di Sekolah Menengah Agama Sekolah Labu sehingga terkenal 5 pada tahun 1990, melanjutkan pelajaran di Akademi Islam di Lampuri dulu kan. Lampuri, seterusnya menyambung pelajaran Sarjana Muda Usuluddin di Universiti Melaya dan juga Sarjana Usuluddin di Universiti Melaya, dan sekarang ini tengah buat PhD dalam bidang apa nanti Ustaz akan bagi tahu. Dan pada pagi ini, petang ini, tajuk yang akan kita sampaikan ialah Kemukjizatan Al-Quran. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada tetamu-tetamu yang hadir, pakcik-pakcik, makcik-makcik yang ada ni, yang menyokong penuh program-program majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keberkatannya, rahmatnya dan juga keredaannya dalam menuntut ilmu ini. Maka dengan tidak membuang masa lagi, saya menjemput Ustaz Abu Zaki untuk membicarakan selama sejam tentang i'jazul Quran ataupun kemukjizatan Al-Quran. Tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi asmin bil khair. Terima kasih sahabat saya Haji dah Ahmad Zaki Rafai, sahabat satu sekolah, para jemaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT yang memberikan kesempatan untuk kita untuk duduk dalam majlis ilmu seperti ini yang dianjurkan oleh tuan rumah. Mudah-mudahan dengan majlis seperti ini akan menambahkan pengetahuan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk yang saya pilih pada petang ini adalah tajuk i'jazul Quran. Inilah bidang ataupun tajuk kajian saya di peringkat Doktor Falsafah. Tapi bukanlah i'jazul Quran secara umum, tapi kepada cabangnya yang terbaru, iaitu i'jaz adadi, mukjizat angka dalam Al-Quran. Walau bagaimanapun, tajuk yang saya pilih untuk dibicarakan pada petang ini adalah kemukjizatan Al-Quran secara umum, yang lebih besar lagi. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis,
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ada banyak hadis Rasulullah SAW menyebut khairukum, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Orang itu adalah Rasulullah SAW. Dan juga umatnya, di kalangan umatnya orang yang suka tolong orang, memberi manfaat pada orang lain. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan akulah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dalam hadis ini, sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang mula-mula belajar Al-Quran adalah Rasulullah SAW, dan bagindalah yang mengajarkannya kepada kita semua. Oleh itu, sebaik-baik ilmu yang dipelajari adalah ilmu Al-Quran, ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, kerana dia adalah ilmu berkaitan dengan kalam Tuhan. Yang lain, ilmu lain juga ilmu yang baik, tapi yang paling baik adalah Al-Quran. Para ulama membincangkan apakah yang dimaksudkan mempelajari Al-Quran itu. Termasuklah dalam makna mempelajari Al-Quran itu adalah belajar cara bacanya, belajar qiraatnya. Ada 7 cara baca Al-Quran. Kadang-kadang kita dengar imam baca lain sikit, sebab itu cara bacaan yang berbeza, yang kesemuanya diriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Ada satu hadis menyebut Sayyidina Umar sembahyang di belakang seorang lelaki. Lelaki itu baca Quran lain daripada cara baca yang Umar tahu. Sayyidina Umar tak setuju, tapi dia tahan sehingga habis solat. Bila habis solat, dia tanya pada lelaki itu, kenapa saudara baca lain daripada yang saya belajar dari Nabi SAW? Lalu lelaki itu kata, saya pun belajar daripada Nabi SAW. Lalu mereka berdua menghadap Rasulullah SAW. Bila menghadap Rasulullah, diadukan kepada baginda, Nabi suruh lelaki itu baca. Bila lelaki itu baca, Nabi kata betul. Kemudian Nabi suruh Sayyidina Umar baca. Sayyidina Umar baca lain. Lalu Nabi kata betul juga. Itulah antara maksud Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Nuzulil Quran ala sab'ati ahruf. Quran itu diturunkan pada 7 huruf. Maknanya ada 7 cara bacaan yang berbeza. Mungkin kita biasa dengar ada orang baca Maliki Yaumiddin, baca pendek. Maliki Yaumiddin, dia tak baca panjang. Macam baca surah Nas, Malikin Nas. Ada baca bacaan dalam surah Al-Baqarah, kita baca Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka baca Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tidak di hamzah yu'minuna itu ditukar kepada alif. Yu'minuna itu adalah qiraat, juga ilmu Al-Quran. Ada belajar tajwid, ini yang basic, cara baca dan memperelokkan bacaan. Ada yang ilmu yang dipanggil nasikh dan mansukh. Ada ayat yang dibatalkan, ada ayat yang membatalkan. Ada ayat Quran yang dibatalkan hukumnya tapi ayatnya kekal. Dan ada ayat yang dibatalkan ayatnya, hukumnya kekal. Ada ayat yang kekal tapi hukumnya dimansuhkan. Ini ilmu nasikh dan mansukh. Ada ilmu tafsir, ilmu menghuraikan Al-Quran. Apakah makna-makna yang ada dalam Quran? Ini di antara tugas Rasulullah SAW. Ada ilmu sabab nuzul, sebab turun ayat. Ayat Quran diturunkan sebenar peristiwa apa? Ada peristiwa yang berlaku, lalu Allah Ta'ala turunkan ayat. Tidak semua ayat Quran ada sebab nuzul.
hanya sebahagian kecil ada. Kalau kita buka mushaf Quran terjemahan sekarang pun dah yang ada 3 in 1, 7 in 1, ada dilengkapi dah dengan sebab nuzul. Itu menambahkan ilmu kita. Dulu nak tahu sebab nuzul kena buka kitab lain. Sekarang buka satu kitab, dalam satu kitab ada 7 kitab. Dalam satu smartphone ada 1000 kitab. Itu lagi banyak. Kemudian ada ilmu i'jazul Quran. Yang kita nak bincang lagi ni, kemukjizatan Al-Quran. Apa makna kemukjizatan Al-Quran? Mukjizat menjadi bukti kebenaran. Asalnya mukjizat ini daripada perkataan ajaza. Ajaza makna dia lemah. Kalau ajuz maknanya orang tua yang dah lemah. Lalu kita baca kisah Nabi Lut. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala hantar malaikat untuk menyelamatkan keluarga Nabi Lut kerana bumi Sadum itu nak dibinasakan. Lalu Allah Ta'ala selamatkan keluarga Nabi Lut illa ajuzan, kecuali seorang tua, iaitu isterinya yang khianat padanya, maka dia juga binasa bersama kaum. Ajuz, tua dah, lemah. Jadi mukjizat maknanya melemahkan. Bila melihat benda yang dipanggil mukjizat, kita rasa lemah, tak boleh nak tiru, tidak boleh ditandingi. Dalam Al-Quran, perkataan mukjizat itu sendiri tak ada. Yang ada adalah dalil, burhan, sultan, ataupun perkataan ayat sendiri. Ulama-ulama awal